Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkhairi bin Zainuddin daripada Pusat Pembelajaran Kuantan bagi semester September 2020 untuk membentangkan subjek EBME 4203 Total Building Performance dalam menjayakan kursus Bachelor of Science in Project and Facility Management di Open University Malaysia OUM. Baik, untuk memulakan pembentangan ini, bagi subjek ini, kali ini pembentangan ini memfokuskan tentang penilaian pasca penghunian ataupun Post Occupational Evaluation iaitu POE. Jadi dalam kajian ini, kita telah pun membuat kaji selidik tentang definisi POE ini. Menurut Watson pada 2003 mendefinisikan POE daripada perspektif orang yang menggunakannya dan juga adalah penilaian sistematik pendapat mengenai bangunan yang digunakan. Dan POE umumnya bertujuan untuk menyampaikan parameter bangunan yang berfungsi dengan baik dan juga memfokuskan pada yang tidak harus diulang dalam reka bentuk bangunan pada masa depan. POE dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya untuk melayani di berbagai tahap kitaran hidup bangunan berdasarkan parameter yang relevan. Begitu juga menurut Prizer pada 2002, salah satu ciri konsep penilaian pasca hunian atau POE adalah keboleh-ubahannya. Jadi tidak mengejutkan apabila terdapat beberapa tafsiran yang telah dicadangkan untuk menentukan subjeknya. Salah satu contohnya adalah tanggapan seperti yang ditawarkan oleh Majlis Kemudahan Persekutuan Amerika Syarikat bahawa penilaian pasca penghunian adalah proses menilai prestasi bangunan secara sistematik setelah mereka dibina dan diduduki selama beberapa waktu. Okay, bagi meneruskan pembentangan kali ini, kita mulakan dengan fakta-fakta daripada kajian kes. So, kami pada kali ini memilih bangunan bagi sebuah syarikat iaitu Norwest Holdings Sdn Bhd yang bertempat di Bukit Jelutong, Shah Alam. Dan bangunan ini adalah bangunan 3 aras dan mereka telah membahagikan susun atur 3 aras ini dengan baik mengikut fungsi dan operasinya. Jadi bangunan ini pada dasarnya adalah bangunan rumah kedai yang telah siap dibina dan diambil alih oleh syarikat ini setelah mereka memperolehinya. Dan ia bukanlah bangunan yang direka bentuk daripada awal mengikut desain atau reka bentuk yang diingini. Cuma bangunan ini adalah satu bangunan yang kemudiannya diubah suai mengikut kesesuaian setelah pemilik syarikat menduduki bangunan ini. Okey, berikut adalah pelan susun atur bagi ketiga-tiga aras bangunan milik Norwest Holdings Sdn Bhd ini. Di mana pada aras bawah, ground floor, majoriti kawasan adalah untuk construction material storage, yang mana untuk menempatkan barang-barang, peralatan, bahan-bahan yang digunakan untuk construction. Kemudian pada aras 1 dan aras 2 menempatkan pejabat, di mana terdapat pejabat-pejabat, pegawai dan juga ruangan office yang terbuka, open office di bahagian tengah. Dan ketiga-tiga aras dilengkapi dengan kemudahan toilet dan juga pantry. Okay, seterusnya, setelah kita menjalankan soal selidik POE di bangunan itu, maka kita bolehlah membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan prestasi bangunan dan kepuasan penghuni di bangunan yang kita telah pilih dalam kajian kes kita. Jadi, berdasarkan maklumat ini, tahap prestasi bangunan boleh ditakrifkan dengan kemampuan sesebuah bangunan itu memenuhi keperluan manusia berdasarkan interaksi pengguna dalam persekitaran
binaan tersebut. Ia haruslah merangkumi kualiti persekitaran dalaman IEQ, iaitu 4 elemen utama: kualiti udara, akustik, keselesaan termal, dan keselesaan visual. Itu adalah 4 elemen utama dalam IEQ. Seterusnya, secara umum, bangunan yang dibina haruslah bertujuan menghasilkan dalaman yang berkualiti tinggi persekitarannya, kerana kesihatan dan keselamatan penghuni atau institusi tidak boleh dikompromi sama sekali. Jadi kita dapati di aras bawah sekali ditempatkan sebagai stor peralatan pada bangunan ini, yang mana mudah dikeluarkan dan dibawa masuk. Itu kerana itu tujuan utamanya. Dan ini mengurangkan pencemaran udara dan tidak mengganggu keselesaan pekerja yang bekerja di pejabat. Aras 1 dan 2 pula lebih kepada pejabat, dan kedua-dua aras ini dilengkapi dengan penghawa dingin, susun atur meja kerja yang tersusun dan memudahkan pergerakan pekerja. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, setiap aras dalam wisma ini mempunyai tandas dan pantry bagi memenuhi keperluan penghuni. Selain itu, didapati setiap aras mempunyai lampu bagi memberikan pencahayaan yang mencukupi. Jadi tiada isu artificial lighting tidak mencukupi bagi bangunan ini pada penilaian kami. Bangunan yang dipilih sebagai kajian kes ini memenuhi kepuasan penghuni, namun mungkin boleh diperbaiki bagi meningkatkan prestasi bangunan seperti mengaplikasi penjimatan tenaga dan air. Untuk memenuhi keperluan kajian, satu set soalan kaji selidik telah dibina dan diberikan kepada penghuni bangunan sebagai salah satu cara untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan prestasi bangunan dan kepuasan penghuni bangunan, iaitu soal kaji selidik POE atau lebih dikenali dengan POE questionnaire. Bagi pembangunan soalan untuk kaji selidik iaitu POE questionnaires, kajian ini membahagikan persekitaran tempat kerja kepada 3 kategori utama yang memfokuskan kepada keadaan fizikalnya dan penggunaan ruang dalaman dan juga kemudahan dalaman. Jadi tinjauan dan wawancara pekerja mendedahkan bahawa penggunaan ruang dalaman merupakan aspek paling penting dalam penggunaan yang mempengaruhi produktiviti bagi penghuni, kesejahteraan dan kesenangan di tempat kerja, sementara peningkatan kemudahan dalam ruangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Itu yang kami dapati dalam kajian ini. Baik, kajian ini juga menyimpulkan bahawa isu-isu dengan keadaan fizikal seperti bunyi dan suhu menyebabkan kesan negatif terhadap produktiviti yang dirasakan. Tapi meningkatkan aspek ini ke tahap yang lebih tinggi daripada yang diperlukan tidak semestinya meningkatkan produktiviti. Sebaliknya, meningkatkan penggunaan ruang dalaman tempat kerja akan meningkatkan produktiviti pekerja secara profesional. Walau bagaimanapun, keputusan ini perlu ditimbangkan dengan berhati-hati kerana tinjauan dan kepuasan pekerja menunjukkan bahawa tahap harapan pekerja mungkin telah mempengaruhi tahap kepuasan mereka dengan persekitaran kerja baru mereka. Ini secara tak langsung dapat menyebabkan kecenderungan dalam penilaian prestasi bangunan. Penyelesaian yang berpotensi untuk masalah ini adalah untuk mengukur jangkaan penghuni di tempat kerja masa depan. Mereka di peringkat reka bentuk untuk mencuba memenuhi harapan ini sebanyak mungkin. Setelah kita meneliti isu-isu berkaitan bangunan dan juga respon daripada penghuni bangunan tersebut, kita terus kepada analisis dan penemuan daripada hasil respon daripada soal kaji selidik POE yang telah kita berikan kepada penghuni itu. Jadi ini adalah dapatan daripada soal kaji selidik itu. Secara umum, carta ciri-ciri bangunan kita boleh dapati daripada carta ini. Kebanyakannya memilih neutral. Setelah kalau kita tengok yang memilih 3 adalah majoriti bagi keempat-empat pertanyaan soalan ini. Dan sangat rendah peratusan yang memilih keadaan yang
tidak memuaskan dan juga sangat tidak memuaskan, iaitu pada markah 1 dan 2. Jadi bagi carta ciri-ciri bangunan ini, setiap soal selidik diletak keseluruhan dari 1 hingga 5, seperti yang saya tunjukkan tadi, iaitu dilabelkan sebagai sangat tidak memuaskan sehinggalah sangat memuaskan, iaitu 1 hingga 5. Jadi melalui carta yang kita lihat tadi, apa yang kami boleh ulaskan adalah pertama, seramai 14 responden mengundi memuaskan bagi keseluruhan reka bentuk bangunan tersebut dan hanya 3 responden mengundi sangat tidak memuaskan. Kedua, mengenai keseluruhan keperluan di dalam bangunan, kita dapati 17 responden mengundi neutral dan 2 responden menunjukkan sangat tidak berpuas hati dengan ciri-ciri tersebut. Seterusnya, seramai 16 responden berpuas hati dengan privasi di dalam bangunan, manakala 4 responden sangat tidak berpuas hati. Bagi ciri bangunan yang terakhir, iaitu keselamatan, 20 responden menjawab neutral bagi keselamatan bangunan tersebut, manakala 5 responden sangat tidak berpuas hati dengan keadaan semasa bangunan tersebut. Okey, bagi ciri yang kedua daripada analisis dan penemuan kita memfokuskan tentang carta keselesaan ruangan bangunan, yang mana terdapat 8 kawasan utama yang kita masukkan ke dalam questionnaire POE itu sebagai untuk dinilai oleh penghuni. Jadi kita dapati sangat jelas bahawa ada bahagian iaitu stor barangan projek mempunyai ketidakpuashatian yang tinggi daripada penghuni dan kebanyakan yang lain adalah neutral. Jadi berdasarkan carta tadi, seterusnya adalah mengenai maklum balas responden tentang ruangan yang ada dalam bangunan tersebut, termasuk pejabat, bilik air, bilik mesyuarat serta keselesaan perabot dalam bangunan. Majoriti seperti yang saya katakan tadi rasa neutral terhadap ruangan solat dalam bangunan, tapi tidak jangka bahawa maklum balas yang kami terima adalah sama bagi tidak memuaskan dan sangat memuaskan. Maksudnya kedua-dua pilihan itu agak seimbang. Bagi ruangan pejabat pula, majoriti menyatakan neutral, manakala hanya 2 responden memberikan sangat tidak memuaskan bagi ruangan pantry. 26 responden hanya neutral, manakala minoriti hanya memberikan memuaskan, dan keselesaan bilik air pula majoriti sangat berpuas hati. Stor pejabat dan stor barangan projek juga diambil faktor di mana majoriti merasakan neutral bagi stor pejabat. Tetapi seperti yang saya laporkan dalam carta tadi, tidak memuaskan bagi stor barangan projek. Okey, jadi carta yang ketiga dalam analisis dan penemuan iaitu tentang keseluruhan kualiti bangunan, yang mana ini memfokuskan tentang kualiti bangunan tersebut daripada aspek-aspek beberapa aspek yang kita nilaikan di sini. Ada 6 aspek. Kepentingan bangunan mesra alam, keselesaan penggunaan, produktiviti bangunan, kualiti keseluruhan dan kebersihan. Baik. Bagi keseluruhan kualiti bangunan ini, seramai 21 responden memberikan maklum balas memuaskan, manakala minoriti daripada 50 responden memberikan sangat tidak berpuas hati. Secara keseluruhan dari segi kualiti bangunan, majoriti daripadanya atau seramai 18 responden memberikan neutral, diikuti rapat dengan 17 orang memberikan sangat memuaskan. Namun hanya 2 responden sahaja yang memberikan tidak memuaskan mengenai kualiti bangunan yang mereka duduki tersebut. Baiklah, setelah kita teliti respon daripada POE questionnaires yang kita telah jalankan dan beri kepada penghuni bangunan, maka di sini kita kumpulkan cadangan untuk mengatasi masalah-masalah ataupun penambahbaikan yang mungkin kita boleh cadangkan bagi pihak syarikat melakukan perancangan strategik untuk mengubah suai atau menambah baik bangunan mereka. Baik, bagi keperluan di dalam bangunan yang perlu ditambah baik agar pengaliran udara yang lebih sistematik.
Cadangan untuk meningkatkan pengaliran udara lebih baik adalah menambah sistem ventilation seperti exhaust fan yang mencukupi dan dipasang sistem penyaman udara yang sesuai. Contohnya, ruang yang besar memerlukan penyaman udara yang lebih berkapasiti tinggi. Kerana kita dapati bangunan ini adalah bangunan bersuai rumah kedai, maka sudah tentunya cross ventilation itu kurang bagi bangunan ini. Mengubah suai yang kedua adalah mengubah suai bilik-bilik pegawai di bahagian hadapan bangunan yang didapati menghalang kemasukan cahaya semula jadi ke bahagian tengah pejabat. Ini boleh dilakukan dengan menggantikan dinding bilik kepada kaca atau bahan akrilik yang telus cahaya untuk membolehkan cahaya semula jadi sampai ke bahagian tengah bangunan. Ini penting kerana tiada masalah dalam cahaya artificial, tapi kita lebih menggalakkan cahaya semula jadi itu sampai supaya dan tidak langsung kita boleh menjimatkan penggunaan elektrik. Untuk ruangan stor di aras bawah, susunan peralatan perlu disusun mengikut tahap bahaya dan perlu pemantauan oleh kaki tangan mengikut kerja yang ditetapkan. Ataupun perlulah disusun dalam bentuk kubikel mengikut jenis dan kadar kekerapan penggunaannya bagi memudahkan keluar masuk barang-barang. Bagi aspek keselamatan pula, pemadam kebakaran adalah salah satu alat pencegah kebakaran yang perlu ditambah di setiap aras. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi alat mencegah kebakaran daripada terus merebak seperti water sprinkler, alat penggera dan hose reel. Jadi, maka setiap pekerja haruslah didedahkan dengan latihan keselamatan terutamanya melibatkan kes kebakaran ini. Bagi kami, cadangan latihan keselamatan boleh dibuat secara berkala kepada semua penghuni bangunan. Baiklah, seterusnya dalam cadangan untuk mengatasi masalah ini, bagi keselesaan ruangan bangunan, cadangan untuk meningkatkan keselesaan ruang bangunan bagi stor barangan projek yang mana kita dapati dalam respon daripada penghuni bahawa yang paling kawasan dia adalah kawasan yang paling tidak memuaskan bagi mereka. Jadi adalah sistem pengurusan stor yang lebih sistematik perlu dilakukan. Antaranya adalah menyediakan fail bagi setiap kegunaan barang termasuk bil, delivery order sehingga invoice yang digunakan. Semua barang stor yang diterima hendaklah direkod mengikut jenis barang stor dengan segera. Rujukan voucher bagi barang stor yang diterima hendaklah direkod dalam buku ledger atau daftar barang. Kemaskini kad KADEX keluar masuk barang untuk tujuan perekodan. Bagi menambah baik lagi untuk stor penyimpanan ini, cadangan keduanya adalah penyimpanan stor yang mengikut keperluan berdasarkan kaji selidik stor barangan yang ada tidak bersesuaian. Jadi penyimpanan yang sesuai adalah kemudian barang projek yang disusun dengan teratur dalam bentuk kubikel. Maksudnya daripada kawasan yang besar itu dipecahkan kepada beberapa kubikel yang lebih kecil mengikut jenis dan juga kekerapan barang itu digunakan. Dan ini akan membuatkan kawasan yang lebih tersusun. Tempat yang terkawal dan berkunci, ini penting untuk keselamatan barang-barang. Suhu dan kelembapan ruangan stor penyimpanan yang sesuai. Ini juga melibatkan ventilation system yang mana barang-barang dan kelembapan ini mungkin mengakibatkan kulapuk dan juga menjejaskan kualiti udara dalam bangunan itu sendiri. Bagi cadangan yang ketiga, untuk meningkatkan kualiti udara dalaman iaitu indoor air quality yang baik diperlukan bagi persekitaran kerja dalaman yang sihat. Kualiti udara dalaman yang kurang baik boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan jangka pendek dan jangka panjang. Tambahan pula dalam keadaan pandemik COVID-19 yang kita alami sekarang. Jadi maka cadangan bagi meningkatkan kualiti udara dalaman bangunan adalah pertama, bangunan yang mesra alam dengan menambah tumbuhan hiasan untuk pejabat dengan udara yang lagi bersih. Jadual pencucian berkala dengan jumlah operator pencucian harus ditambah. Ini juga mungkin melibatkan sanitasi. Uji kualiti udara dengan mesin meter kualiti udara dalaman pejabat dan laksanakan peningkatan untuk memastikan penapisan pengudaraan aliran udara kawalan udara dapat dioptimumkan. Ini mungkin dilakukan oleh third party company yang menyediakan perkhidmatan ini. Jadi baiklah, itu saja pembentangan saya pada kali ini
di bawah tajuk Post Occupational Evaluation. Sekian, terima kasih.